Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Kenalkan, Cikgu Siti Hawa binti Muhammad, bertugas di SMK Longgafa, Kota Baru, Kelantan. Cikgu mengajar mata pelajaran RBT. Untuk kelas pada hari ini, cikgu akan mengajar reka bentuk dan teknologi tingkatan 2, bab 2 aplikasi teknologi, tajuk 2.4 reka bentuk elektronik. Baiklah, untuk pelajaran cikgu pada hari ini, di akhir pembelajaran cikgu mengharapkan murid-murid dapat menyelesaikan SP standard pembelajaran 2.4.3 sehingga 2.4.7 mengikut langkah demi langkah. Bagaimana? Mari kita tengok sama-sama. Untuk memastikan murid-murid menyelesaikan SP 2.4.3, langkah pertama kita menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik. 2.4.5 kita membuat penyambungan litar untuk langkah kedua. Langkah ketiga kita akan menulis pengatur caraan mudah. Langkah keempat, kita akan membina litar simulasi yang berfungsi dengan perisian khas. Dan langkah yang kelima, kita akan membuat pengujian dan penilaian kefungsian. Ingat ya, murid-murid, ini ialah apa yang kita akan dapat pada akhir pembelajaran nanti. Baiklah, sebelum kita mulakan 5 langkah itu, kita uji dulu pengetahuan murid-murid. Okey. Cikgu memaparkan contoh papan mikro pengawal di paparan ini. Okey, terdapat 2 jenis papan mikro pengawal di sini, iaitu Arduino dan juga Magnet Code. Pelajar-pelajar masih ingat? Okey, ini hanyalah contoh. Untuk Arduino kita ada sebagai contoh Arduino Uno dan Lilipad Arduino. Untuk Magnet Code, kita ada Carrot Board dan Salad Board. Baiklah, masih ingat? Bagus. Okey, untuk pelajaran kita hari ini, 2.4 reka bentuk elektronik, cikgu akan menggunakan papan mikro pengawal Salad Project Board dari Magnet Code dan menggunakan pengatur caraan M9 seperti paparan yang cikgu tunjuk. Yang ini Salad Board, yang logo ni ialah M9. Okey, kita akan mulakan langkah 1. Langkah 1 ialah menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik. Baiklah, untuk menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik, murid-murid perlu mengenal pasti simbol microcontroller ataupun mikro pengawal. Di sini cikgu gunakan Salad Board. Untuk peranti digital output dan digital input, maksudnya peranti output dan peranti output, okey, murid-murid perlu ingat dan kenal pasti simbol komponen. Di antaranya, di sini kita ada simbol LED, simbol perintang, simbol switch tekan dan buzzer. Okey, sepanjang pengajaran cikgu hari ini, kita akan berpandukan projek 1, iaitu litar input dan litar output. Okey, pastikan murid-murid betul-betul faham arahan. Kita tengok bina litar 2 LED dengan kawalan push button ataupun PB. Jika switch ditekan, LED 2 on, LED 1 off. Arahan kedua, jika switch tidak ditekan, LED 1 on, LED 2 off. Proses berulang. Baiklah, untuk langkah pertama, apa yang perlu pelajar buat? Pelajar sudah mengingati simbol, jadi pelajar lukiskan simbol microcontroller. Microcontroller, mengikut soalan tadi, okey, kita gunakan 1 peranti input dan 2 peranti
output. Okey, kita gunakan input dan output. Setelah murid-murid lukis semua komponen, pastikan murid-murid melukis juga sambungan. Okey, untuk sambungan PB, push button, sambungkan ke DIN1 untuk digital input 1 dan ke punca kuasa 5 volt. Okey, boleh tak kita sambung di digital input yang lain? DIN1, DIN2, DIN3, DIN4. Boleh ya? Terpulang kepada murid-murid. Untuk digital output, okey, disebabkan kita menggunakan dua LED, jadi peranti output kita sambungkan ke Dout1 dan Dout2. Okey, kenapa ada simbol perintang semasa melukis? Sebab simbol perintang digunakan untuk menghadkan voltan pada LED. Okey. Sebelah lagi sambungan dia kita sambungkan ke punca ground. Baiklah, sekiranya murid-murid boleh melukis seperti ini, kita sudah siap untuk langkah yang pertama. Okey, kita pergi langkah yang kedua. Baiklah, langkah yang kedua, kita nak buat penyambungan litar input dan output pada mikro pengawal. Kita gunakan lakaran yang sudah kita buat tadi. Okey, sama tak murid-murid? Sama. Baiklah, untuk membuat penyambungan, pastikan peranti input yang kita guna, kita pasang di DIN1 sama seperti dalam gambar penyambungan peranti input dan peranti output. Kita tengok LED kita sambungkan ke Dout1 dan LED 2 kita sambung ke Dout2. Pastikan anda kenal pasti in ke Dout, in ke Dout, GND ke GND. Baiklah, mari kita sama-sama lihat video membuat penyambungan litar input dan output kepada mikro pengawal. Fokus ya murid-murid. Peranti input PB, LED 1, LED 2, peranti output. Pasangkan ke DIN 1 dan 5 volt. Kemudian peranti output LED 1 pasangkan ke penyambungan peranti input dan peranti output. Bermaksud di sini, pelajar telah selesaikan langkah kedua. Kita terus kepada langkah ketiga. Untuk langkah ketiga, kita akan buat pengatur caraan mudah berdasarkan penyambungan litar input dan litar output. Baiklah, untuk membuat pengatur caraan, di sini cikgu menggunakan gadget Android. Jadi bagaimana kita nak sambungkan? Yang pertama, kita buat pemasangan aplikasi MagnetCode M9. Caranya, buka Play Store pada gadget anda. Kemudian typekan MagnetCode M9. Klik pada MagnetCode M9, simbol M. Okey, klik install. Isikan maklumat yang dikehendaki. Kemudian anda klik open untuk buka aplikasi. Okey, selepas anda klik open, anda akan nampak paparan kosong pada skrin telefon ataupun gadget yang anda gunakan. Okey, kenapa kosong?
Di sini, murid-murid akan tulis sendiri apa arahan yang dia nak. Di sini ialah untuk menulis pengatur caraan. Cikgu bagi langkah yang paling asas. Okey, pelajar kena kenal pasti ikon ini. Paling penting. Okey, cikgu highlight ni. Apakah dia? Ikon ini bermaksud add comment ataupun kita nak setkan arahan. Okey. Ikon yang kedua, kita lihat. Yang ini kita panggil sebagai more option ataupun menu. Okey, ikon-ikon yang lain murid-murid boleh terokai sendiri. Dia amat mudah kerana menggunakan gadget yang mobile. Boleh bawa ke mana saja. Okey. Arahan. Okey, bila anda lihat di paparan, okey, ada 6 arahan penting. Okey, di bawah ini bila anda klik ada pelbagai arahan ringkas. Jadi di sini untuk projek 1 cikgu akan gunakan add comment basic, arahan mudah. Okey, apa dia? Okey, kita akan gunakan controller I/O, input output. Kita akan gunakan Dout 1 sama dengan on, read controller. Decision kita akan gunakan if C di in 1 sama dengan 1 and if. Dan satu lagi kita akan gunakan other, iaitu go to 1, timer 1 saat. Baiklah, untuk tajuk ini kita akan gunakan projek Lita Input dan Lita Output yang telah kita buat pemasangan di awal tadi. Baiklah, pahamkan arahan sekali lagi. Jika switch ditekan, LED 2 on. LED 1 off. Jika switch tidak ditekan, LED 1 on, LED 2 off. Proses berulang. Untuk memudahkan murid-murid lebih faham, mari kita tengok carta alih. Dan murid-murid boleh biasakan dengan menulis carta alih sebelum membuat pengatur caraan. Okey, mula. Kita tulis mula. Okey, kerana kita menggunakan peranti input, kita perlu masukkan read controller, mulakan arahan. Kemudian kita masukkan peranti input kita, PB. Kita gunakan PB tadi, push button, ditekan. Okey, sama ada ditekan ya ataupun tidak ditekan. Okey, jika push button ya ditekan, maksudnya bila kita tekan, apa akan terjadi? LED 2 akan on, LED 1 akan off. Okey, jika kita tak tekan, push button tidak ditekan, apa akan terjadi? LED 1 on, LED 2 off. Okey, proses ini akan berulang. Okey, jadi anak panah balik ke 1. Okey, kita lihat bersama-sama. Okey, untuk menulis, kita lihat kat sini, kita nak masukkan arahan pada aplikasi. Kita pergi ke aplikasi kita, dia akan keluar kosong. So, awak boleh tekan ni ikon set arahan ataupun add command. Okey, mula. Kita nak mulakan arahan 1, read sensor. Kita keluarkan controller, kita masukkan read controller. Kemudian tekan decision. Dekat sini ialah PB ditekan. If C, jika controller digital input 1 sama dengan on, maksudnya ditekan, apa terjadi? Dout 2 on, LED 2 on, Dout 1 off, LED 1 off. Kita gunakan if, kita kena habiskan dengan and if. Kemudian kita tengok, jika controller di in 1 sama dengan off, kosong, Dout 1 on, LED 1 on, Dout 2 off, LED 2 off. Kita guna if, kita habiskan dengan and if. Kemudian bila kita sebut proses berulang, kita kena masukkan arahan go to 1. Okey, selesai. Boleh tak pelajar-pelajar ikut? Sudah tentu boleh. Okey, kita tengok cara-cara kita nak masukkan atau kita nak menulis pengatur caraan. Baiklah, sama-sama kita saksikan.
read controller. Klik hold 2 second. Okey, setelah siap, kita akan double check arahan yang telah kita buat. Read controller, if C di in 1 sama dengan on, di out 2. Jadi kita tukarkan. Di out 2 on, di out 1. Kita tukarkan. Di out 1 off. And if. Kemudian digital input tidak ditekan. Okey. Di out 2 off. Baiklah. Selesai? Semua boleh buat? Kita akan habiskan dengan arahan ke-10 iaitu go to 1. Cikgu harap para pelajar boleh buat dengan mudah. Okey, kalau ada yang masih tertinggal, anda boleh mengulang tayang video yang cikgu sertakan. Baiklah, kita teruskan untuk langkah yang keempat. Okey, langkah yang keempat ialah kita nak selesaikan SP 2.4.4. Kita nak bina lita simulasi menggunakan perisian khas. Sebelum tu kita kena tahu dulu apakah yang dimaksudkan dengan lita simulasi. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, dia merupakan lita ujian secara maya. Okey, yang kedua, menguji sama ada sambungan lita dan pengatur caraan sebenar dapat berfungsi atau tidak tanpa menggunakan komponen elektronik sebenar. Dan yang ketiga, paling penting, dia dapat mengelakkan kerosakan pada peralatan sebenar. Okey, kita lihat bagaimana kita nak hasilkan lita simulasi. Okey, anda pergi ke homepage. Di situ ada pengatur caraan yang telah anda buat. Okey, langkah pertama, berdasarkan pengatur caraan, okey, kita klikkan more option. Okey, kemudian langkah kedua, kita klik simulator. Okey, seterusnya langkah ketiga, kita add komponen. Pilihkan mana komponen yang kita guna. Okey, press dan hold 2 saat. Dia akan masuk ke dalam edit circuit. Okey, kita ulangi langkah 3 dan langkah 4 sehingga siap seperti dalam paparan yang cikgu tunjuk. Okey. Lita simulasi kita sudah siap. Okey, setelah siap, kita klik more option. Kita cuba lita kita secara maya. Okey, kita klik run simulation. Okey, lihat sama ada lita anda dapat berfungsi mengikut pengatur caraan yang telah anda buat. Baiklah, kita sama-sama pastikan pengatur caraan kita betul, lita simulasi kita betul. Jika berjaya, maksudnya apabila kita tekan LED 2 menyala. Jika kita tidak tekan PB, LED 1 akan menyala. Sekiranya pelajar murid-murid ada masalah, kita kena cek semula satu persatu pengatur caraan. Okey, untuk kepastian, kita sama-sama lihat video yang telah cikgu sediakan. Simulation. Add komponen. Pilihkan komponen yang kita guna.
peranti input. Okey. Kita akan sambung ke 5 volt. Baiklah. Peranti output. Kita gunakan LED 1. Kita boleh tukar warna dengan klik sekali edit. Tukarkan warna pilihan. Sambungan ground kita keluarkan. Kemudian kita masukkan peranti output yang kedua. Kita gunakan LED 2. Sambungan ground kita keluarkan. Baiklah. Peranti input dan output kita sudah ada. Jadi kita masukkan peranti mikro pengawal. Okey, kita pilihkan. Di sini kita gunakan salad board. Baiklah, setelah itu kita perlu buat sambungan. Okey, selesai. Kita cuba. Bagaimana nak cuba? Kita klik More Option, Run Simulation. Push button ditekan. Lampu LED 2 menyala. Tidak ditekan. LED 1 menyala. Bagaimana murid-murid? Mudah? Mudah. Kita boleh tengok terus sama ada lita yang akan kita buat tadi berjaya atau tidak. Baiklah, kita nak uji pada lita sebenar. Okey, kita pergi langkah yang kelima, iaitu membuat pengujian dan penilaian kefungsian lita elektronik. Baiklah, kita perhatikan langkah demi langkah untuk kita upload pengatur caraan pada papan mikro pengawal dan buat pengujian kefungsian. Okey, yang pertama kita sambungkan USB port atau OTG port mikro pengawal ke gadget anda, kemudian switch on salad board, switch mode DL, download pada salad board, buka aplikasi M9 di paparan home, klik more option, klik run dan OK, klik run. Klik more option dan stop untuk hentikan projek. Adakah anda berjaya? Jika anda berjaya, savekan projek anda dengan nama projek 1, lita input dan lita output. Sama-sama kita saksikan video yang cikgu sudah sediakan untuk anda. Okey. OTG port. Sambungkan. Okey. Switch on. Mikro pengawal. Switch mode DL. Buka aplikasi. Okey, pastikan anda ada arahannya. Okey, klik run. Kemudian klik run. Okey. Lihat ya. Klik run. Pengatur caraan anda sudah dihantar ke mikro pengawal. Butang PB ditekan, LED on. PB ditekan, LED 2 on. Tidak ditekan, LED 1 on. Pastikan lita anda berfungsi dengan betul. Okey. Jadi di sini lita kita sudah berfungsi dengan sebaiknya. Mari kita lihat ujian kefungsian lita. Kita lihat ujian yang pertama.
Switch tidak ditekan. LED 1 on, LED 2 off. Berfungsi atau tidak berfungsi? Ya, bila kita tak tekan, LED 1 on. Okey, ujian kedua. Switch ditekan, LED 2 on, LED 1 off. Baiklah, berfungsi atau tidak berfungsi? Ya, berfungsi. Anda tandakan berfungsi. Okey, baiklah. Itu sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Cikgu ucapkan tahniah kerana anda sudah mencapai SP 2.4.3 sehingga 2.4.7. Sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih.